Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hafiz Omar. Semalam Euro bertindak balas positif terhadap statistik Amerika Syarikat seperti yang dijangkakan. Jualan runcit Amerika Syarikat meningkat sebanyak 0.2% pada bulan Jun, mencatatkan kadar pertumbuhan yang lebih rendah daripada yang dijangkakan. Pakar ekonomi telah meramalkan jualan meningkat 0.5% dan di satu pihak, ini adalah satu berita yang baik. Jelas sekali bahawa jualan runcit yang lemah tidak mungkin mendorong inflasi dan akan memberi kesan positif terhadap tekanan harga. Secara keseluruhannya, ini bermanfaat bagi mereka yang membeli aset berisiko kerana Reserve Persekutuan akan terpaksa melonggarkan dasar moneteri supaya tidak memudaratkan ekonomi. Sebaliknya, penurunan dalam jualan runcit membayangkan pertumbuhan ekonomi yang lebih perlahan. Namun begitu, pasaran masih optimistik. Dolar Amerika Syarikat dijangka kekal di bawah tekanan, terutamanya berikutan data hari ini. Selain itu, pedagang mencerna statistik pengeluaran perindustrian Amerika Syarikat. Data semalam menunjukkan indeks pengeluaran Jun di kilang, lombong dan utiliti menurun sebanyak 0.5% untuk bulan kedua berturut-turut. Sekarang mari kita lihat kalender makroekonomi hari ini. Semua mata akan tertumpu pada data inflasi dari UK dan kawasan Euro. Pakar ekonomi meramalkan bahawa indeks harga pengguna tahunan Britain dalam tempoh 12 bulan hingga Jun akan turun sehingga 8.2% daripada 8.7% pada Mei yang lebih panas daripada jangkaan. Pada asas bulanan, harga pengguna UK dijangka meningkat sebanyak 0.4% berbanding kenaikan 0.7% pada bulan Mei. Jika tekanan harga berkurangan, pound British berkemungkinan berada di bawah tekanan memasuki pembetulan menurun yang lama ditunggu-tunggu. Inflasi tahunan kawasan Euro dianggarkan 5.5% pada Jun 2023, turun daripada 6.1% sebulan sebelumnya. Walau bagaimanapun, inflasi teras di 20 negara yang berkongsi mata wang Euro diramalkan meningkat sehingga 5.4% berbanding 5.3% pada bulan Mei. Jika harga pengguna teras lebih baik daripada jangkaan, peningkatannya akan membuatkan penggubal dasar ECB mungkin akan menekankan keperluan untuk menjeda pengetatan dasar moneteri. Oleh itu, jika inflasi meningkat di negara-negara ini, Euro dan Pound Sterling akan melonjak. Sekiranya inflasi berkurangan, aset berisiko akan memperoleh momentum penurunan yang kukuh sebagai sebahagian daripada pembetulan. Tambahan pula, pedagang mungkin akan memberikan perhatian terhadap permit bangunan Amerika Syarikat dan pembangunan perumahan. Pasaran perumahan adalah salah satu kriteria pelaburan utama. Jadi statistik yang suram boleh memberi kesan buruk kepada dolar Amerika Syarikat. Dari sudut pandangan teknikal, carta Euro US Dollar 1 jam menunjukkan bahawa tahap 1.1206 dan 1.1275 bertindak sebagai sempadan saluran. Bahagian tengah julat sisi terletak pada tanda 1.1243. Kenaikan sehingga 1.1243 diikuti dengan false breakout akan mewujudkan isyarat jual sekaligus membawa euro turun sehingga 1.1206. Jika harga menembusi tanda ini dan mengujinya dari bawah ke atas, euro akan terjun sehingga 1.1164 dan mungkin 1.1130. Pada tahap 1.1130, saya cadangkan untuk membuat pembelian di rebound. Pembelian di 1.1206 dan 1.1164 boleh dipertimbangkan hanya di false breakout. Jika tekanan inflasi kekal tinggi dengan euro menembusi di atas 1.1243, isyarat beli yang kuat akan dihasilkan. Dalam kes ini, mata wang tunggal Eropah akan menghampiri 1.1275 dan kemudian naik ke 1.1310 dan juga 1.1350. Pada tahap 1.1350, ia adalah satu keputusan yang bijak untuk membuat penjualan di rebound dan ia bergantung pada pembetulan intraday 25 sehingga ke 30 pips. Penurunan ke 1.1275 dan 1.1310 akan relevan hanya sekiranya berlaku false breakout. Sementara itu, pound British telah merosot sebagai sebahagian daripada pembetulan. Dinamik selanjutnya akan bergantung pada data inflasi. Jika harga pengguna kekal dinaikkan, sterling berkemungkinan akan kembali ke 1.3046. Jika harga bersatu di atas tahap ini, isyarat beli yang kuat akan memacu lebih tinggi
sehingga 1.3095 dan 1.3155. Pada tahap 1.3155, pedagang disyorkan untuk jual di rebound dengan harapan pembetulan intraday 25 sehingga ke 30 pips. Penjualan di 1.3046 dan 1.3095 boleh dipertimbangkan hanya di false breakout. Jika inflasi UK perlahan, mata wang British akan menurun sehingga 1.2993. Jika harga menembusi di bawah tahap ini dan menguji dari bawah ke atas, jumlah penjualan akan meningkat sekaligus menyeret sterling ke bawah sehingga 1.2947 dan mungkin 1.2905. Pada tahap 1.2905, terdapat peluang untuk melakukan pembelian di rebound untuk mengharapkan pembetulan intraday 30 sehingga ke 35 pips. Pembelian di 1.2993 dan 1.2947 akan relevan hanya sekiranya berlaku false breakout. Sekian video analisis dari saya Hafiz Omar dan semoga berjumpa lagi.